Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, apa khabar semua? InsyaAllah yang mana kita akan sambung kuliah kita, tetapi dari sudut online je lah. Kita dah ceritakan pada sebelum kita cuti hari itu tentang konsep tamadun Islam, apa yang dimaksudkan dengan tamadun Islam, asas-asas bagi tamadun Islam, sumber-sumber bagi tamadun Islam. Maka hari ini kita nak sambung tentang matlamat tamadun Islam, persamaan nilai antara tamadun Islam dan interaksi antara tamadun Islam. Ni ada 3 perkara besar yang kita nak kongsikan pada hari ini. Baik. Yang mana seperti mana kita sedia maklum bahawa kalau mana kita cerita tentang matlamat tamadun Islam, dia ada 8 matlamat tamadun Islam semua sekali. Yang pertama, untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan Khalik, yakni dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, menjaga hubungan sesama manusia. Dan yang ketiga, menjaga hubungan dengan makhluk. Yang mana Ustaz percaya masing-masing dah tahu tentang 3 matlamat tamadun Islam ni. Jaga hubungan sesama Allah, menjaga hubungan dengan Allah, sesama manusia dan juga dengan makhluk. Cuma kita nak tekankan tentang 5 lagi matlamat tamadun Islam yang lain, iaitu yang keempat, matlamat tamadun Islam adalah untuk memelihara agama. Yang kelima, memelihara diri dan nyawa. Yang keenam, memelihara ataupun menjaga keselamatan akal. Yang ketujuh, menjaga kehormatan dan maruah. Dan yang kelapan, menjaga keselamatan harta benda. Yang mana 5 perkara ini tadi, kenapa Ustaz nak tekankan? Sebab inilah 5 perkara yang termaktub dalam maqasid syariah. Ingat lagi tak maqasid syariah? Pernah belajar pada semester lepas, pada semester 1 tentang prinsip-prinsip maqasid syariah, ada 5 perkara. Inilah dia 5 perkara maqasid syariah. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan maqasid syariah? Kalau Ustaz tanya seorang-seorang dalam kelas ni, confirm semua tak ingat dah. Baik, maqasid syariah daripada 2 perkataan, maqasid dan syariah. Maqasid tu apa? Maqasid ni tujuan. Syariah ni pula, maksud syariah adalah undang-undang, peraturan. So kalau kita gabungkan dua-dua ni, maqasid tujuan, syariah undang-undang. Tujuan undang-undang Islam. Masih boleh faham tak? Tak boleh faham kan? Dia macam ni. Okey, kita undang-undang dalam Islam ni ada wajib, ada sunat, ada harus, makruh, haram. Bila mana Allah Ta'ala menetapkan undang-undang tersebut wajib, mesti ada sebab, mesti ada tujuan. Kalau mana Allah Ta'ala tetapkan undang-undang tersebut haram, sesuatu hukum itu haram, mesti ada sebab, mesti ada tujuan. Itulah yang dinamakan sebagai maqasid syariah. Contoh, solat. Apa hukum solat? Wajib. Kenapa wajib? Kenapa Allah Ta'ala tetapkan hukum solat itu wajib? Boleh jadi nak menjaga salah satu daripada 5 perkara ini. Baik, apa sahaja yang boleh menjaga 5 perkara ini, Islam galakkan dia boleh jadi wajib dan dia boleh jadi sunat ataupun harus. Kalau dia merosakkan 5 perkara ini, maka dia boleh jadi makruh dan dia boleh jadi haram. Kita ambil contoh balik tadi solat. Kenapa solat itu wajib? Dari sudut maqasidnya, dari sudut maqasid syariah, tujuan undang-undang Islam ini, Allah Ta'ala letakkan solat itu wajib sebabnya dia boleh menjaga agama. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, menjaga agama. Apa sahaja yang boleh memelihara agama ini, menegakkan agama dalam Islam, dia boleh jadi wajib ataupun bawah sikit, dia boleh jadi sunat ataupun harus. Seperti mana kita cerita tadi pasal solat. Yang mana kalau kita melaksanakan solat, dia boleh menjaga akidah, dia boleh memelihara agama, sebab itu solat itu hukumnya wajib. Baik, kita cerita dari sudut konsep tamadun Islam lah pula. Masjid. Apa hukum buat masjid? Hukum buat masjid, bina satu masjid di sebuah kawasan, hukumnya wajib. Sebab apa? Dia boleh memelihara akidah, dia boleh memelihara agama. Tetapi macam mana pula kalau ada 2 masjid dekat satu kawasan? Kan contoh dalam kita UiTM ni, kita dah ada satu masjid dah. Masjid Al-Hikmah tu, yang tak berapa nak penuh tu kan.
Yang mana kalau buat satu lagi masjid sebelah masjid Al-Hikmah kita, apa hukum dia pula? Adakah dia boleh menjaga agama ataupun merosakkan agama? Logiknya sebenarnya kalau buat satu lagi masjid bersebelahan dengan masjid yang dah sedia ada, dia boleh merosakkan agama. Sebab apa? Akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan pembaziran dan sebagainya. Jadinya, bina satu masjid, dia boleh memelihara agama. Tapi, kalau tambah satu lagi masjid yang lain bersebelahan pula tu, yang memang tak ada apa-apa keperluan, maka dia boleh merosakkan agama. Maka hukum dia tu boleh menjadi makruh, boleh menjadi haram. Begitulah dia. Itu yang pertama, memelihara agama dalam tamadun. Yang kedua, menjaga keselamatan nyawa. Apa sahaja yang boleh menjamin nyawa kita, yang boleh pelihara nyawa kita, Islam galakkan. Yang boleh merosakkan nyawa kita, Islam larang. Kalau dalam sudut pembinaan tamadun ni, kita buat apa sahaja pembangunan, selagi mana boleh menjamin nyawa, menyediakan traffic light. Kalau tak ada traffic light, orang melintas je. Tu depan UiTM tu nak melintas pergi ke Makcik Cafe tu. Kalau tak ada traffic light, orang main lalu lalang, akhirnya nanti akan berlaku kemalangan. Maka untuk menjamin keselamatan nyawa, Islam galakkan untuk membina traffic light. Dan macam itulah juga dengan pembinaan hospital. Dia boleh jamin nyawa. Kalau mana benda itu boleh merosakkan nyawa pula, buat lumba haram lah, apalah semua mak rempit tu, dia boleh merosakkan nyawa, maka dalam Islam hukumnya boleh jadi haram. Begitulah dia. Yang ketiga, memelihara akal. Apa sahaja yang boleh menjamin akal kita, memelihara akal, Islam galakkan. Yang boleh merosakkan akal, Islam larang. Contoh yang paling mudah, menuntut ilmu. Apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Sebab apa? Bila belajar, dia dapat menjaga akal. Tapi Ustaz, makin saya belajar ni makin sakit kepala. Patutnya haram belajar ni. Tak. Itu kau seorang je. Yang mana apa sahaja yang boleh menjaga akal, Islam galakkan. Menuntut ilmu boleh memelihara akal, Islam galakkan. Minum arak pula. Minum arak dapat memelihara akal atau merosakkan akal? Merosakkan akal, maka sebab itulah Islam larang. Perkara yang berikutnya adalah menjamin kehormatan dan maruah diri. Apa sahaja yang boleh memelihara maruah diri, Islam kata hukumnya wajib, ataupun kurang sikit boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Contoh paling mudah, menutup aurat. Menutup aurat, menutup maruah kita, menutup kehormatan diri kita, apa hukum dia? Wajib. Sebab dia boleh menjamin perkara-perkara tersebut. Kalau mana benda yang boleh merosakkan maruah kita, penzinaan. Sebab itu Islam larang penzinaan. Sebab dia boleh merosakkan maruah. Tak ada siapa lagi bangga dia berzina dengan 1000 orang. Tak ada. Benda itu dapat merosakkan maruah. Sebab itulah Islam mengatakan hukumnya adalah haram. Baik. Dan yang terakhir, menjamin pemilikan harta. Bahasa mudah dia, apa sahaja yang boleh memelihara harta kita, Islam galakkan. Yang boleh merosakkan harta, Islam larang. Kita simpan duit dalam bank, maka dia boleh menjamin harta kita, boleh pelihara harta kita, maka hukumnya harus, boleh. Dan kalau mana benda itu dapat merosakkan harta kita pula, kita mencuri ataupun ambil daripada sumber-sumber yang haram, dia akan merosakkan harta, melakukan rasuah dan sebagainya, maka hukumnya menjadi haram. Maka dekat sini Ustaz ringkaskan balik, dari sudut matlamat tamadun Islam, dia ada 8 perkara yang asas. Yang pertama, menjaga hubungan antara manusia dengan Allah, menjaga hubungan sesama manusia, menjaga hubungan antara manusia dengan alam. Ini Ustaz dah tak payah terangkan sebab masing-masing faham. Memang matlamat Islam memang nak menjaga semua 3 perkara ini. Dan kita tambah lagi matlamat Islam ini dengan menjaga 5 perkara maqasid syariah, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga maruah dan menjaga harta. Apa dia maqasid syariah? Apa sahaja perkara yang boleh menjaga 5 perkara ini, Islam kata hukumnya wajib ataupun sunat ataupun harus. Kalau mana dia merosakkan 5 perkara ini, Islam kata hukumnya adalah makruh ataupun haram. Setakat ni faham? Baik. Baru kita nak masuk tentang nilai-nilai universal dalam tamadun Islam. Tadi kita nak cerita tadi baru konsep sahaja, asas sahaja. Yang sepatutnya kena belajar lama dah. Ni korang dah cuti PKP ni. Maka kita kena refresh balik benda ni. Baik.
Seterusnya, nilai-nilai universal dalam tamadun. Apa yang dimaksudkan nilai-nilai universal? Baik, kita ambil dulu perkataan ni dulu. Nilai dan universal. Nilai itu apa? Nilai itu bukan sebuah tempat dekat Seremban, dekat Negeri Sembilan, bukan. Nilai ni adalah sesuatu darjah, kualiti, mutu. Itu maksud nilai. Manakala universal adalah yang mencakupi semua. Maka kalau kita gabungkan nilai-nilai universal bermaksud apa sahaja kualiti, apa sahaja akhlak ataupun perkara-perkara yang dikongsi dalam semua tamadun. Kita hidup dekat dalam dunia ni, tamadun ni banyak. Ada tamadun Islam, ada tamadun Barat, ada tamadun Cina, India, Melayu dan sebagainya. Bermaksud nilai-nilai universal ni, apa sahaja nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang dikongsi oleh semua tamadun. Semua tamadun baik Islam ke, Barat ke, India ke, Cina ke, semua ada nilai-nilai ini. Yang membezakan adalah cara mereka sahaja masing-masing. Itu maksud dia. Maka dalam Islam, dalam nilai-nilai universal tamadun, ini dia ada 99 nilai-nilai universal dalam tamadun. Yang mana semua tamadun berkongsi nilai-nilai ini yang bezakan cara mereka, pembawaan mereka sahaja yang berbeza. Nilai kepercayaan, nilai ilmu, nilai akhlak, kemanusiaan, kerja, ekonomi, keadilan, kekeluargaan, alam sekitar. Semua tamadun ada nilai-nilai ini yang beza cara pembawaan mereka sahaja. Baik, kita tengok yang pertama. Nilai kepercayaan. Ustaz percaya semua tamadun ada nilai-nilai kepercayaan mereka masing-masing. Cuma pembawaan mereka. Kita tamadun Islam, nilai kepercayaan kita adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep tauhid. Manakala tamadun Barat mungkin kebanyakannya lebih cenderung dengan ajaran-ajaran Kristian. Tamadun Cina lebih cenderung dengan kepercayaan Confucianism, Taoism, Buddhism. Tamadun India lebih kepada kepercayaan Hinduism ataupun Sikhism. Maka sebab tu Ustaz kata tadi, nilai-nilai universal ni adalah semua nilai yang dikongsi dalam semua tamadun. Semua tamadun ada nilai kepercayaan ni. Cuma cara mereka sahaja yang berbeza. Ini sebagai contoh tadi. Setiap tamadun ada kepercayaan, ada agama mereka masing-masing. Ni antara agama-agama ataupun kepercayaan-kepercayaan yang masih ada lagi dekat dalam dunia ni. Kita ada ajaran ataupun kepercayaan Confucianism, Hinduism, Judaism, Native Spirituality. Ini kepercayaan orang-orang native. Ataupun Unitarianism, Sikhism, Zoroastrianism. Ni semua boleh cari-cari sendiri dekat dalam Google tu. Boleh tengok semua. Dan majoriti penganut yang paling tinggi, memang orang kata penganut yang paling tinggi, agama yang paling banyak dianuti adalah Kristian. Dan yang kedua Islam. Tetapi kalau mana kita nak tahu, yang mana pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, kalau perasan ataupun tak, statistik sekarang ni bagi tahu, memang betul agama Kristian lebih tinggi. Penganut dia sekitar 2 bilion. Agama Islam sekitar 1 bilion. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini adalah agama Kristian semakin berkurang pengikut dia dan agama Islam pula semakin bertambah pengikut dia. Kita mohon Allah Ta'ala akan menambahkan lagi lebih ramai penganut-penganut agama Islam. Baik, itu yang pertama, nilai kepercayaan. Kita tengok yang kedua pula, nilai keilmuan. Yang mana perkara yang sama juga. Semua tamadun ada nilai keilmuan mereka masing-masing, cuma pembawaan mereka sahaja. Kita dah cerita sebelum ni dalam kuliah-kuliah yang lepas, yang mana Islam amat mementingkan nilai keilmuan sehingga kan asas tamadun Islam yang keempat. Yang pertama, asas tamadun Islam akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, asas bagi tamadun Islam adalah ilmu. Maka Islam ini telah meletakkan nilai keilmuan itu sangat-sangat tinggi. Dan begitulah juga dengan tamadun-tamadun yang lain. Baik, yang ketiga adalah nilai akhlak. Semua tamadun ada nilai akhlak mereka masing-masing. Ada nilai-nilai, ada etika-etika mereka masing-masing. Cuma cara mereka sahaja yang berbeza. Kita tahu tentang nilai akhlak dalam tamadun Islam. Sekarang ni kita nak tengok nilai akhlak dalam tamadun-tamadun yang lain. Yang mana dalam tamadun India dia ada prinsip karma. Pernah dengar karma kan? Apa maksud karma? What you give,
you get back. Apa yang kamu beri, kamu akan dapat balik seperti mana yang telah kamu beri. Itu prinsip karma yang diajar dalam tamadun India. Ini untuk mengajar penganut-penganut dia, masyarakat India yang khususnya menganuti agama Hindu untuk berkelakuan baik, untuk memberi contoh akhlak yang baik. Sebab kalau kita melakukan kebaikan, ini bagi prinsip India, yang mana kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan, kita akan dibalas dengan kejahatan. Manakala bagi masyarakat Cina, dalam tamadun Cina, ajaran Confucius ada menekankan nilai-nilai Ren dan Zhen. Ren ni nilai kemanusiaan, Zhen ni nilai kasih sayang. Ini untuk memupuk nilai-nilai akhlak bagi masyarakat-masyarakat dalam tamadun Cina. Yang seterusnya, nilai ekonomi dan kebendaan. Semua tamadun ada nilai ekonomi, semua tamadun ada nilai kebendaan. Kita orang Islam pun pentingkan ekonomi juga. Jangan kata, oh Islam kena miskin. Tak. Yang mana Islam penting juga ekonomi, pada masa yang sama Islam penting juga rohani, dan Islam pentingkan juga perkara-perkara yang lain. Maka dalam masyarakat Buddha yang menganuti fahaman agama Buddha ni tadi, dia ada dalam ajaran Buddha, dia ada ajaran 8 lapis mulia. Apa maksud 8 lapis mulia ni? Untuk memberikan panduan kepada penganut Buddha bagi mengelakkan penyelewengan dan penipuan. Maka ajaran Buddha ada ajaran 8 lapis mulia untuk bagi tahu sekiranya berniaga, jangan menyeleweng, jangan menipu. Dalam ajaran Confucius pun sama bagi penganut ajaran Confucius, orang-orang masyarakat Cina, tamadun Cina juga menentang golongan-golongan yang terlibat dengan rasuah, riba dan penipuan. Okey. Bila kita cerita pasal nilai ekonomi ni, masyarakat Cina yang menganuti ajaran Confucius menolak riba, rasuah dan penipuan. Yang menganuti ajaran Buddha pun ada ajaran 8 lapis mulia yang menolak semua bentuk penyelewengan dan penipuan. Begitu juga yang menganuti agama Kristian sebenarnya, yang mana dalam kitab Bible juga menolak amalan-amalan rasuah, riba, penipuan ni semua. Tapi banyak tak orang-orang Buddha, banyak tak orang-orang Kristian yang mengamalkan perkara-perkara ini? Ramai. Sebenarnya bukan agama dia orang je, macam tu juga Islam. Islam pun kata tak boleh menipu dalam jual beli. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi tahu, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang mutaffifin, allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Siapa orang-orang mutaffifin ni? Wa idza kaluhum, apabila seseorang itu melakukan timbangan, aw wazanuhum, atau orang itu melakukan sukatan, aw wazanuhum, melakukan timbangan, yukhsirun, mereka kurang-kurangkan. Maka Allah Ta'ala dah memberi satu kecelakaan kepada orang-orang yang menipu dalam jual beli. Maka ada tak orang Islam yang menipu dalam jual beli? Ada. Macam tu juga dengan orang-orang yang menganuti agama Buddha, agama Kristian dan sebagainya. Kenapa jadi macam tu? Jawapan dia mudah aja. Semua agama mengajar kepada kebaikan. Tetapi apa yang berlaku, orang-orang yang menganuti agama tersebut, mereka sendiri tidak mengamalkan agama mereka masing-masing. Baik, boleh faham Baik, yang seterusnya nilai kerja. Yang mana semua agama, semua tamadun, semua budaya ada etika kerja, nilai kerja mereka masing-masing. Bergantung kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam tamadun mereka. Yang mana macam tu juga kita Islam, dalam Islam Allah Ta'ala bagi tahu nilai kerja itu boleh menjadi sebagai suatu ibadah sekiranya kita menggunakan ada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Macam mana Islam punya menetapkan nilai kerja? Kalau mana kerja tersebut dilakukan kerana Allah Ta'ala, penuh tanggungjawab, menjauhi larangan Allah, maka apa sahaja kerja yang kita buat, insya-Allah dia menjadi suatu ibadah. Bahasa mudah dia, kalau esok korang dah kerja, daripada masuk kerja pukul 8 pagi, balik sampai 5 petang, 8 jam lebih korang bekerja itu, sebenarnya itu adalah tempoh beribadah kepada Allah Ta'ala. Selagi mana ikut semua syarat-syarat yang telah ditetapkan ini. Manakala bagi agama yang lain, ataupun bagi tamadun-tamadun yang lain, yang mana kita tahu masyarakat Jepun, masyarakat Korea, dia lagi kuat kerja. Dan begitu juga dengan tamadun-tamadun yang lain.
Dan yang seterusnya, nilai-nilai kemanusiaan. Semua tamadun ada nilai kemanusiaan mereka masing-masing, cuma cara pembawaan mereka sahaja yang berbeza. Kita pernah dengar kan, masyarakat India dahulu, tamadun India dahulu, dia ada sistem kasta. Apa maksud sistem kasta? Yang mana sistem kasta dia ada golongan bangsawan, tengah-tengah dia ada golongan rakyat biasa, kemudian ada golongan-golongan hamba. Bagi mereka itu nilai yang peri kemanusiaan yang telah mereka tetapkan. Itu lantaklah. Tapi Islam dia meletakkan keadilan kepada semua. Yang mana Ustaz nak sampaikan dekat sini, semua tamadun ada nilai kemanusiaan mereka masing-masing. Cuma pembawaan mereka sahaja. Baik, bagi masyarakat tamadun Cina, yang mana mereka juga mementingkan nilai-nilai kemanusiaan, begitu juga yang menganuti fahaman Hindu dan Buddha. Mereka ada prinsip ahimsa. Ahimsa ni apa? Kita mesti mempunyai nilai kemanusiaan terhadap semua termasuk binatang. Sebab tu ada sebahagian orang-orang Cina dan orang-orang India, mereka tak makan daging sebab mereka rasa macam makan daging tu satu perkara yang tidak berperi kemanusiaan. Rugi dia kan. Pergi McD beli roti burger, dia tak makan burger. Itu terpulang pada mereka lah. Itu nilai kemanusiaan yang telah mereka letakkan. Manakala yang seterusnya nilai keadilan, macam mana yang Ustaz cakap tadi, semua tamadun ada nilai keadilan mereka masing-masing, cuma cara mereka sahaja. Mungkin kita rasa, tak adil ni tamadun ni, tapi bagi dia, itulah keadilan yang telah dia letakkan. Macam kita cerita kasta tu tadi, yang mana kalau kita rasa mungkin tak adil, tapi bagi dia orang itu mungkin adil, itu terserah pada mereka masing-masing. Baik, yang ini semua boleh baca sendiri. Dan yang seterusnya nilai alam sekitar, ia semua tamadun yang mana menuntut semua masyarakat dia jaga alam sekitar mereka masing-masing. Apatah lagi kita Islam, tadi kita dah tengok dalam matlamat tamadun Islam, juga kena jaga hubungan antara manusia dengan alam. Jadinya Islam sangat menekankan hubungan dengan alam sekitar ini tadi. Cuma kadang-kadang sebahagian tamadun, dia terlampau over pula sehingga dia anggap alam ni ada satu kuasa yang hebat. Itu berbeza pula. Tapi kita Islam tak ada. Kita tahu bahawa alam ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz rasa setakat ini dahulu sebelum Ustaz cerita tentang interaksi antara tamadun. Nanti Ustaz akan masukkan dekat dalam slide yang akan datang. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.